Indra Mahkota, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Oleh kerana saya ini orang baru dan yang keduanya masa pun tak cukup 15 minit dan perkaranya banyak nak dibicarakan. Saya pun maklum pada Tuan Ketua giving notice dengan izin agar tidak ada gangguan. Okey. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, terima kasih Tuan Ketua memberi izin kepada Indra Mahkota mengambil bahagian dalam titah deraja dalam Dewan Parlimen yang mulia. Dari Pahang datangnya saya mewakili rakyat yang berbilang bangsa, menjunjung kasih kepada Paduka Baginda di atas titah yang padat dan bermakna. Tuan Yang Di-Pertua, titah seorang raja dalam negara demokrasi mengamal sistem raja berperlembagaan. Bila dibahas, tidak sekali ia menderhakai, asalkan berhujah, bersantun, bersopan. Derhaka itu seperti peristiwa, tak dapat dihajat, dihemburkan natang, atau mengguna media durjana. Raja dituduh arak dan tuak ia berdagang. Kami Melayu yang tak mudah lupa peristiwa di negeri Cik Siti Wan Kembang. Raja yang berdaulat dipersenda, dihina. Raja yang lain ditabal, ditatang. Tuan Yang Di-Pertua, tak sama pendapat bukannya derhaka kerana melihat dari kaca mata berbeza. Ke bawah duli tuanku, dari singgah sana takhta, kami melihat dari rakyat yang melata. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran terpapar kisahnya memohon Tuhan agar kota Mekah dikurnia keamanan, penduduk yang beriman tak mati kelaparan. Jika sedemikian, Rasul doa meminta. Begitu juga harapan baginda. Kehendak yang sama dari rakyat jelata, kita tak sama tetapi serupa. Walau tak sama namun serupa, idamkan negara yang aman, rakyat yang sejahtera. Hasrat baginda dan itu juga hasrat kita kerana raja dan rakyat berpisah tiada. Tuan Yang Di-Pertua, banyak perkara telah disentuh oleh Kepala Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Dan antaranya yang saya nak sentuh yang pertama ialah mohon agar kita menerima keputusan pilihan raya. Tuan Yang Di-Pertua, bagaimana kita mau menerima satu keputusan kiranya SPR sendiri telah mencemarkan diri mereka sendiri. Contoh, dakwat yang kekal tidak kekal. Contoh yang ditunjukkan oleh wakil Kuantan, pengundi yang mengundi lebih daripada sekali. Contoh, tong undi yang bertukar tong di dalam peti yang disimpan oleh SPR. Contoh, rasuah politik yang berleluasa yang tidak diambil tindakan oleh SPR. Tuan Yang Di-Pertua, SPR dengan izin must be clean and must be seen to be clean. Must be fair and must be seen to be fair. Must be efficient and must be seen to be efficient. Must be impartial and be seen to be impartial. Kalau kita melihat kepada pengurusi SPR yang mengakui bahawa tidak ada permasalahan pentadbiran, apa juga yang menyebabkan dakwat kekal yang tidak kekal? Apabila pengurusi SPR menyatakan masalah pentadbiran, apa juga alasan tak boleh diterima? Kerana ia mencemarkan integriti SPR sendiri. Dan bila tercemar integriti SPR, bagaimanakah rakyat boleh meyakini di atas apa yang dilakukan oleh SPR? Tuan Yang Di-Pertua, saya melihat timbalan pengurusi SPR lebih politik daripada orang politik. Seperti mana kata Churchill, dia kata, orang ini dengan izin, he has the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, next year, and to have the ability afterwards to explain why it didn't happen.
Jadi Tuan Ketua, saya nak beralih kepada perkara yang kedua dan menjunjung kasih di atas titah ucapan tuanku mengajak kita dengan izin move forward. Dan saya dengar daripada rakan-rakan saya dalam Dewan ini, kebanyakannya bersetuju bahawasanya kita lupakan yang lalu dan kita bina satu negara yang rakyatnya sejahtera dan aman. Tuan Ketua, we are blessed. Dengan izin kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberikan kita negara, sebuah negara yang saya telah menjelajah hampir seluruh dunia, tidak didapati negara seperti Malaysia. Kita tahu bahawa ada ulama-ulama yang kita kenal dan yang kita tidak kenal telah mendoakan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat-solat duhanya agar ya Allah ya Tuhan, Kaulah Maha Pemberi rezeki. Kurniakan negara Malaysia ini rezeki yang melimpah ruah yang tidak tahu daripada mana datangnya kecuali daripada-Mu ya Allah. Kiranya rezekiku dari langit turun akan ia bagiku, kiranya di bumi keluarkan ia bagiku, kiranya di laut permudahkan ia bagiku. Tuan yang dipertua, negara Malaysia adalah negara yang paling beruntung yang diberi nikmat daripada Allah SWT yang melampau-lampau. Dari langit turunnya hujan, tidak setitik kurang dan tidak setitik lebih. Ianya membasahi bumi Malaysia dari puncak air meleleh di Gunung Ganang hingga ombak memukul pantai di Kuala-Kuala. Tanam apa pun semuanya tumbuh. Tanam lada tumbuh, kunyit tumbuh, kelapa sawit tumbuh, getah tumbuh. Tak tanam apa, lalang pun tumbuh. Dari bumi, korek di sana ada emas, korek di sini ada timah, korek di sana ada biji besi, ada alumina, bauxite dan berbagai-bagainya. Di lautan ada gas, ada minyak. Artinya nikmat yang Allah kurniakan pada negara Malaysia tidak ada tandingan dalam seluruh dunia. Tetapi persoalannya mengapa Tuan Jadi Ketua? Kalau kita bandingkan dengan Jepun, semasa kita mencapai kemerdekaan, ekonomi Jepun apabila dikenakan bom Hiroshima dan Nagasaki, ekonomi Jepun merudum ke bawah. Jauh lebih teruk daripada negara Malaya ketika itu. Tapi akhirnya setelah beberapa tahun, 50 tahun kemudian, Jepun menjadi ekonomi dunia nombor 2 dan hari ini nombor 3 kepada Amerika dan China. Begitu juga negara Korea. Semasa kita mencapai kemerdekaan negara Korea, negara Malaysia, income per capita dengan izin, pendapatan per capita negara kita, Malaya ketika itu adalah 3 kali ganda lebih daripada negara Korea. Hari ini negara Korea, pendapatan per kapita mereka adalah 3 hingga 4 kali ganda daripada negara kita. Tuan Yang Ketua, mereka tidak ada nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Tanam kelapa sawit, tanam getah di Korea, di Jepun, musma'ul, tak mungkin ia tumbuh. Tetapi negara sebenarnya Tuan Yang Ketua, Tuhan dia menguji manusia dan negara dengan 2 cara. Satu, diberi kesenangan agar manusia itu bersyukur. Yang keduanya diberi kesusahan agar manusia itu bersabar. Lebih mudah manusia menghadapi kesusahan dan sabar di dalam kesusahan, tapi jarang sekali bersyukur di dalam kesenangan. Tuhan menjanjikan, kiranya ku beri nikmat pada kamu, kamu gunakan ke arah mungkar dan maksiat, percayalah akan turun satu ketika bala yang akan menimpa. Jadi Tuan Yang Ketua, kita dianugerahkan sebuah negara yang nikmat melampau-lampau. Apakah yang boleh memajukan, tidak memajukan negara kita? Dari sudut Islam, kita iktiraf 3U. Adanya umat, rakyat biasa. Adanya umara, pemerintah yang berkuasa. Dan satu lagi, adanya ulama yang meletakkan hala tuju dan agama. Saya percaya bahawasanya peranan untuk membawa negara kepada tahap yang maju seperti mana disuarakan, dititah oleh Kebauduli Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dengan izin move forward, kita boleh lakukan kiranya pemimpin-pemimpin kita, sebab Tuan Yang di-Pertua, keruhnya Kuala ini datangnya daripada hulu. Rosaknya seorang bapa, maka rosaklah satu keluarga. Rosak seorang menteri besar, mungkin rosak satu negeri. Tapi rosak pimpinan di peringkat pusat, akan rosaklah negara.
kita melihat bahawasanya yang diperlukan oleh negara bukan saja pemimpin yang berilmu. Kita tahu bahawasanya di dalam Al-Quran dia menyebut setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Dan pemimpin wajib memiliki dua. Satu al-quwah, yang kedua al-amanah. Al-quwah itu bererti bahawa of the capacity dengan izin of the mind, of the head, of the intellect. Tetapi tidak mencukupi setakat itu kerana manusia yang bijak, pintar dan pandai akhirnya menjadi pembuta belit nombor satu tanpa yang dikatakan amanah. Amanah is of the heart dengan izin. Berarti bahawasanya pemimpin kalau ada al-quwah, ada al-amanah, saya yakin kemungkinan kita untuk mencapai kejayaan adalah lebih besar daripada biasanya. Tuan dan Ketua, oleh itu saya mengajak kita semua memikirkan bahawasanya dalam kita nak mengejar untuk ke arah negara yang membangun atau maju. Minta maaf, negara yang maju. Kita sekarang negara yang lebih membangun. Dengan nikmat Allah yang telah dikurniakan pada kita, saya percaya bahawasanya kalau kita menzahirkan umat yang berilmu dan beramanah, pemimpin yang berilmu dan beramanah, saya percaya bahawasanya pencapaian kita lebih mudah kita kecapi. Tuan dan Ketua, bab amanah. Amanah ini bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amanah sesama manusia, tetapi amanah dalam alam sekitar. Tuan dan Ketua, saya nak beralih kepada tajuk yang kedua, di mana negara kita, seperti mana dinyatakan oleh beberapa sahabat-sahabat kita dalam ahli dewan ini, menumpukan banyak masa, kewangan dan selainnya, resources dengan izin dalam membina masyarakat yang cemerlang dengan melalui gerakan belia dan orang-orang mudanya. Saya bersetuju dengan pendapat beberapa orang tadi, termasuk daripada kerajaan dan juga pembangkang, bahawasanya belia ini tidak hanya diberi, termasuk orang miskin, Tuan dan Ketua, hanya diberi umpamanya brim. Kalau kita tengok, lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak menolong orang, dia bagi dua. Kalau boleh saya katakan 2K. Apa 2K? Dia bagi kurma dan dia bagi kapak. Ada seorang hamba Allah yang datang berjumpa dengan Rasulullah, yang tiap minggu minta duit, minta makanan. Rasul bagi duit, bagi makanan, minggu depan datang lagi. Akhirnya Rasul memberi dia, ringkas punya cerita, dia bagi 2 rial. Satu untuk beli makanan, kurma, yang satu lagi untuk beli kapak. Hingga hamba Allah ni bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu bagi aku kapak? Aku beli kapak. Kata Rasulullah, di dekat rumahmu ada hutan belantara, kau potong kayu, jual. Kalau susah, datang balik jumpa. Untuk malaman Tuan Ketua dan Dewan yang mulia ini, Laluan. Ya, sila gulung ya. Laluan. Tadi tak dibenarkan laluan. saya dah minta dah dia. Terima kasih. Jadi kalau masa dah suntuk, saya nak berhenti setakat itu. Saya nak ngabar gini je lah. Ya. Maknanya orang putih ada katakan give the fish and the fishing rod. Teach them how to fish, dengan izin Tuan Ketua. Tuan Ketua, oleh kerana Tuan Ketua minta saya menggulung, saya ada 4-5 perkara lagi. Tak apalah, saya berhenti setakat ini. Lain kali insya-Allah Tuan Ketua boleh bagi masa yang lebih. Saya memahami bahawa ramai yang nak cakap. Saya minta izin Tuan Ketua nak menutup, nak menggulung, dan saya minta izin untuk bercakap dalam sedikit bahasa Inggeris. Bukan nak cakap bahasa Inggeris, tapi nak membaca poetry. Ya. Tuan Ketua, dengan izin. When Malaysia is wrong, let's put it right. Dengan izin Tuan Ketua, this country is ours, wrong or right, that nobody can deny. When she is wrong, we'll put it right. When she is right, we'll keep it tight. Then there will be no sigh. Diverse as we are, united we ought to be, as we aspire to live in harmony. Malaysia indeed, a blessed country, let's march towards a common destiny. This, a blessed country, I'll say it again, prosperous and wealth aplenty. God gave us sunshine and rain, enriching our soil's fertility. And from this earth, wealth is mine,
and black gold off the shore, a gift from God. Search and you'll find Malaysians just can't ask for more. Tuan Yang Dipertua, God endows, yet thanksgiving lacking, that's mere selfishness and greed. We must learn to live a life of sharing, lest we are just a useless breed. When evil combines, the good must unite. Saya ulang. When evil combines, the good from both divide must unite or will be pushed down the drain. When the country is wrong, let's put it right, putting Humpty and Dumpty together again. Thank you, Yang Dipertua, for lending me your ears. Pardon me for one slip or two. May you be blessed in all coming years with good health and good fortune too. Akhirnya, akhir kalam. Ya, duduk sekejap ya, belum habis. Akhir kalam, apabila Hitler dan kuncu-kuncunya membunuh berjuta Yahudi di Jerman, seorang pendeta Yahudi yang terselamat telah ditanya, wahai pendeta, apakah Hitler ini manusia yang terkejam? Apakah kita boleh salahkan Hitler di atas matinya berjuta-juta orang Yahudi? Jawab pendeta bahawa dia menyalahkan bijak pandai dan pemimpin-pemimpin Yahudi sendiri. Tuan Dipertua kata dengan izin Tuan Dipertua, jawapannya, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota.